Apa khabar semua? Masalah dengan injap yang kita ada dalam dunia ni adalah dia kena ada komponen yang bergerak. Contoh paling simple, kalau kita ada beli pelampung kan, ataupun bantal angin ataupun tilam angin, dekat tempat kita tiup angin tu akan ada satu flap yang bila kita tiup dia terbuka, dan bila kita tak tiup dia tertutup. Jadi udara dekat dalam pelampung tu tak boleh keluar. Benda inilah yang kita panggil sebagai injap sehala ataupun one way valve. One way valve ni kan dia cukup simple, cuma ada satu je masalah dia, iaitu flap dia tu sentiasa bergerak, terbuka dan tertutup. Jadi kalau dalam engineering application, benda yang bergerak ni dia akan jadi weak point lah bila dia patah ataupun tersangkut. Kalau dalam pelampung memang tak ada masalah, tapi dalam application lain, bila valve ni rosak nak kena ganti tu memang makan masa dan makan belanja. Kalau pelampung lah benda tu rosak, kita beli je pelampung lain dekat kedai RM2, betul tak? Jadi nak buat valve yang boleh kontrol flow dalam satu arah ni, tapi tak ada komponen yang bergerak, bukanlah satu benda yang mudah. Hanya ada satu jenis valve je yang hampir berjaya buat benda ni, yang kita panggil sebagai Tesla valve. Tesla ni tak ada kena mengena tau dengan syarikat kereta elektrik Tesla tu, walaupun dia merujuk pada orang yang sama. Tesla valve ni dicipta oleh Nikola Tesla yang satu masa dulu jumpa cara macam mana nak guna alternating current yang sekarang ni kita pakai dekat rumah kita. Jadinya Nikola Tesla ni disebabkan kerja-kerja yang dia buat dalam bidang elektrik, dia buat motor lah, buat infra untuk sistem elektrik lah, ramai orang tak tahu yang dia ada juga buat kerja-kerja dalam bidang bendalai. Contoh paling simple Tesla valve ni lah. Bendalai ni definition dia simple je, iaitu apa-apa saja yang bukan pepejal. Jadi gas dengan cecair adalah bendalai, dan Tesla valve ni dibuat untuk jadi one way valve kepada gas dengan cecair. Jadi macam mana valve ni boleh berfungsi walaupun tak ada komponen bergerak? Jadi apa yang Tesla buat adalah dia susun geometri dekat dalam valve ni untuk mudahkan pergerakan dalam satu arah dan susahkan pergerakan bendalai tu dalam satu arah yang lain. Jadi kalau kita tengok contoh ni, kalau air tu bergerak dari kiri ke kanan, maknanya dia akan mengalir dengan mudah, betul tak? Sebabnya air tu dia ada momentum, dan momentum ni akan membuatkan air tu dia nak berjalan lurus saja. Jadi kalau laluan lurus ni tak terganggu, air tu akan maintain je dalam laluan ni. Kalau dia masuk dekat cabang-cabang yang ada pun tak ada masalah, sebab bila dia keluar balik dari cabang tu, mixing yang berlaku tu masih dalam direction asal, flow to travel. Jadi walaupun huru-hara sikit, flow tetap dia masih bergerak pada arah yang betul. Now sekarang ni pula, kalau kita consider pula, kalau kita masukkan air dari arah yang bertentangan, first sekali dia masuk je dalam valve tu, terus air ni nak terpisah kepada dua direction, sebab ada geometri yang halang air tu daripada mengalir lurus. Jadi masuk-masuk je momentum air tu dah terpecah kepada dua. Air yang boleh bergerak ke depan ni, yang tak masuk ke dalam cabang tu pula, bila dia dah bergerak, lama-lama dia akan bertembung pula dengan air yang dah masuk dalam cabang yang asal tadi. Dia bertembung ni pula memang pada arah yang berbeza, jadi air ni tak tahu nak pergi mana, jadi dia akan slow sikit. Kiranya baru lalu satu cabang je, tenaga dia dah berkurang. Dan Tesla valve ni dia ada banyak cabang, bergantung panjang mana kita nak cabang ni. Nak 10 cabang, nak 20 cabang pun boleh, dan setiap cabang ni akan slowkan pergerakan air tu. Jadinya bila sampai hujung, tenaga yang ada dalam air tu tinggal sikit sangat. Jadi dengan cara ni bolehlah kita katakan bahawa Tesla valve ni adalah alat yang simple tapi canggih, sebab dia tak ada komponen bergerak, tapi kita dapat perlahankan air tu. Of course kita takkan dapat block 100% semua air ni daripada keluar patah balik, tapi kalau kena dengan application dia, alat ni kita boleh guna dia selama-lamanya sebab tak ada komponen yang bergerak. Dan buat masa ni saintis jumpa application untuk Tesla valve ni untuk jadi one way valve kepada microfluidic channel. Kiranya untuk application yang micro yang kecil-kecil ni lah, dan mungkin dalam medical application dan sebagainya. Itu kelebihan lah. Tapi dari segi kelemahan pula, walaupun valve ni tak ada komponen bergerak, tapi bentuk geometri dia tu agak kompleks. Jadi nak manufacture valve ni agak susah lah berbanding valve biasa. Dan lagi satu, kalau berlaku fouling ataupun ada mendapat dekat dalam valve ni, memang tak
boleh nak capai dekat situ sebab valve ni panjang dan kita tak boleh nak bersihkan dekat dalam dia. Sebab itulah untuk engineering application yang biasa memang kita tak jumpalah Tesla valve ni. Yang pertama, dia tak boleh nak completely block aliran tu, dan yang kedua, susah nak cuci. Anda sendiri kan pernah jumpa tak Tesla valve ni dekat mana-mana? Kalau anda minat video-video berkaitan kejuruteraan yang macam ni, jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.